Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Sabri dan nombor matrik saya adalah A20A2170 dan bersama rakan saya Muhammad Aidil Anwar bin Andri bernombor matrik A20A2169 dan kami adalah dari kumpulan 16 ingin membentangkan tentang isu pengurusan harta pusaka syariah. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah tentang permasalahan tuntutan harta sepercarian dalam pembahagian harta pusaka. Jadi, mari kita mulakan pembentangan ini. Jadi, kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu pengenalan. Isu utama. Harta sepercarian merupakan harta yang diperoleh oleh sepasang suami isteri sepanjang perkahwinan mereka melalui sumber-sumber atau hasil sepanjang mereka bersama. Secara kebiasaannya, tuntutan harta sepercarian ini selepas berlakunya kematian perlulah dibuat sebelum melakukan pembahagian bagi seluruh harta pusaka yang dimiliki dan juga selepas perbelanjaan pengurusan jenazah dan setelah menyelesaikan segala hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Harta sepercarian bagi suami isteri juga merupakan hak yang eksklusif yang nama ianya boleh dituntut oleh isteri maupun suami, di mana ianya tidak semestinya selepas berlakunya perceraian ataupun ketika suami hendak berpoligami, akan tetapi ianya juga boleh berlaku ketika salah seorang dari pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia. Tuntutan harta sepercarian ini merupakan sesuatu yang merumitkan kerana meskipun ianya amat popular pada masa kini. Hal ini kerana apabila ianya melibatkan tuntutan harta sepercarian, ianya perlu melibatkan kerjasama daripada waris si mati yang berhak dan ianya juga melibatkan harta pusaka. Permasalahan yang boleh berlaku dalam tuntutan harta sepercarian di dalam pembagian harta pusaka ialah apabila peruntukan yang khusus tentang tuntutan harta sepercarian selepas berlakunya kematian tidak dinyatakan dengan jelas dalam mana-mana undang keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aidil Anwar bin Andri dan nombor matrik saya ialah A20A2169. Pada bahagian spesifik iaitu isu utama. Tuntutan harta sepercarian selepas kematian mesti dibuat sebelum pembagian harta pusaka dan selepas ditunaikan semua perbelanjaan pengurusan jenazah serta telah melunaskan segala hutang dan juga wasiat bagi si mati. Terdapat beberapa isu utama yang berkaitan dengan permasalahan tuntutan harta sepercarian dalam pembahagian harta pusaka. Salah satu contoh kesnya adalah kes ini berkaitan dengan takrifan harta sepercarian itu sendiri. Dalam kes Pia binti Said melawan Cik Lah bin Awang pada 1983, 3JH220, hakim telah mendefinisikan bahawa harta sepercarian sebagai harta yang diperoleh bersama-sama suami isteri itu ketika mereka hidup bersama dan berusaha bersama-sama, sama ada kedua-dua mereka sama-sama bekerja dalam bidang yang sama atau dalam bidang yang berlainan, dan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, sama ada dibahagikan tugas atau tidak. Selain itu, terdapat isu utama yang berkaitan dengan persoalan tuntutan harta perkahwinan dalam pembahagian pusaka. Tiada peraturan khusus berkaitan tuntutan harta sepercarian selepas kematian ditetapkan secara nyata dalam mana-mana undang-undang keluarga Islam Malaysia. Kemudian ada situasi yang setanding sifatnya seperti isu hak harta sepercarian. Kes Hajah Lijah binti Jamal menentang Fatimah binti Madiyah iaitu pada 1950, MLJ 63, menangani tuntutan harta perkahwinan selepas kematian dan tafsiran mahkamah terhadap adat Melayu. Dalam keputusannya, mahkamah menyatakan bahawa tuntutan janda terhadap harta sepencarian tidak sama dengan tuntutan ke atas harta pusaka si mati. Seterusnya, bagi bahagian measurable ataupun boleh diukur atau diuruskan. Jumlah tuntutan harta sepercarian telah menunjukkan tren peningkatan yang semakin banyak. Walau bagaimanapun, terdapat juga peningkatan yang agak lambat dan adanya penurunan sedikit. Keadaan ini boleh berlaku disebabkan kerana tidak ada ilmu pengetahuan tentang tuntutan harta sepercarian dan juga tidak ada sumber yang boleh dirujuk.
untuk membuat sebarang tuntutan selepas berlakunya kematian antara suami ataupun isteri. Berdasarkan jadual yang telah dinyatakan di atas, jumlah tuntutan harta sepercarian menunjukkan kadar statistik yang menaik dan juga menurun dari tahun ke tahun. Statistik ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dan jumlah-jumlah yang ada kesemuanya benar dan tepat. Terdapat 4 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan juga Perak. Berdasarkan statistik ini, kita boleh lihat bahawa negeri Kelantan mengalami paling banyak isu atau kes yang berkaitan dengan permasalahan tuntutan harta sepercarian kerana jumlah keseluruhan tuntutan harta sepercarian daripada 5 tahun tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan yang paling sedikit. Bahagian ketiga dalam elemen SMART adalah acceptable ataupun boleh diterima. Bagi menyelesaikan beberapa masalah ataupun isu yang berkaitan dengan tuntutan harta sepercarian, mereka hendaklah mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk tuntutan harta sepercarian selepas kematian. Arahan Amalan Nombor 2 Tahun 2002 JKSM membenarkan tuntutan difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Selepas kematian, tuntutan harta sepercarian akan ditujukan kepada waris yang berhak mendapat harta pusaka si mati. Menurut Mu'alimin Muhammad Sahid dan Setiawan Bunardi 2019, langkah-langkah tuntutan ke atas harta ini adalah harta sepercarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri. Proses tuntutan harta ini mesti dibuat di Mahkamah Syariah negeri setempat. Mahkamah Syariah mempunyai keputusan ke atas perintah membagi harta sepercarian ini selepas berlakunya putusnya ikatan perkahwinan sama ada perceraian atau kematian. Mahkamah memberi penjelasan kepada pasangan mengenai tentang beberapa perkara sebelum memutuskan pembahagian harta sepercarian dengan kadar tertentu untuk suami atau isteri mengikut bahagian masing-masing. Pihak yang menuntut harta sepercarian perlu mengesahkan kesahihan ikatan perkahwinannya dan telah didaftarkan di Jabatan Agama setempat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri. Pihak yang menuntut harta sepercarian hendaklah mengemukakan bukti atau dokumen yang menunjukkan kewujudan harta yang dituntut semasa tempoh perkahwinan. Pihak yang menuntut harta sepercarian mestilah membawa bukti dokumen sokongan atau atas sumbangannya untuk memperolehi harta tersebut dan membawa 2 orang saksi iaitu 2 lelaki atau seorang lelaki dan 2 wanita bagi merekodkan maklumat yang diserta dengan sumpah. Seterusnya ialah relevan ataupun berhubung kait. Seperti yang terdapat dalam kadar pembahagian harta pusaka, terdapat 6 ahli waris utama yang perlu didahulukan untuk menerima harta pusaka tersebut. Antara 6 ahli waris utama tersebut adalah seperti suami, isteri, ibu, bapa, anak lelaki dan juga anak perempuan. Sama juga seperti kes ataupun isu permasalahan tuntutan harta sepercarian dalam pembahagian harta pusaka. Jika untuk kes tuntutan harta sepercarian ini, isteri atau suami adalah orang yang paling berhak untuk menuntut harta sepercarian mereka. Kadar pembahagian adalah bergantung kepada tahap sumbangan yang diberikan oleh pihak suami isteri seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 122-1 hingga Seksyen 122-4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman 2008. Berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan, kadang-kala pihak isteri akan mendapat bahagian sebanyak 1/3 atau 1/2 dan kadang-kala tidak mendapat apa-apa bahagian. Pihak mahkamah akan menentukan kadar pembahagian setelah mengambil kira pelbagai sumbangan yang telah dibuat oleh kedua-dua pihak. Terdapat keadaan di mana pihak yang menuntut hanya mendapat 1/3 sahaja daripada harta sepercarian. Dalam keadaan hanya memberi sumbangan secara tidak langsung, banyak kes yang dibicarakan yang menunjukkan pembahagian pada kadar 1/3 terhadap nilaian harta yang diperoleh dalam perkahwinan. Contohnya kes Nur Hayati Yusof melawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani pada 2008. 27 JH49. Pihak yang merayu telah membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan kerana tidak berpuas hati dengan perintah pembahagian 1/3 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru terhadap sebuah rumah teres 2 tingkat di Kuala Lumpur. Bahagian yang terakhir atau pembahagian yang kelima yang ada di dalam elemen SMART adalah transformation ataupun perubahan. Dalam kes Botok
Betty Taha lawan Jaafar Muhammad pada tahun 1984, di mana mahkamah memutuskan memang betul bahawa pihak menuntut tidak mengambil bahagian secara langsung dalam perniagaan ikan pihak kena tuntut. Akan tetapi kesediaannya berdampingan dengan pihak kena tuntut adalah menghasilkan ketenangan fikirannya, membolehkannya berniaga dengan berkesan. Oleh itu, apabila pihak isteri mendapat bahagiannya dalam tuntutan harta sepencarian daripada suaminya, maka pihak isteri akan berada dalam keadaan yang senang dan agak selesa. Pengaruh isteri yang mampu membantu suami mencapai kejayaan dalam perniagaan ataupun pekerjaan yang membolehkan suami mengumpul harta sepanjang perkahwinan juga dianggap sebagai sumbangan tidak langsung isteri. Prinsip ini dapat dilihat dalam kes Tengku Anum Zaharah lawan Dr. Hussein pada tahun 1980. Tuntutan isteri terhadap harta pencarian telah dinafikan oleh suami atas alasan tiada apa-apa sumbangan yang telah diberikan oleh isteri untuk mendapatkan harta berkenaan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Walau bagaimanapun, mahkamah telah berpendapat bahawa isteri telah memberikan sumbangan tidak langsung dengan memberi sokongan kepada perniagaan suami serta menyebabkan suami mendapat gelaran datuk. Gelaran yang diperolehi hasil dengan perkahwinan dengan keluarga diraja ini telah menyebabkan suami mendapat kepercayaan orang ramai, seterusnya berjaya mengembangkan perniagaannya. Oleh itu, banyak peranan isteri yang mendatang kebaikan kepada suami dan juga membawa masa depan yang cerah. Pihak isteri perlu mendapat bahagiannya dalam tuntutan harta sepencarian daripada pihak suaminya supaya mewujudkan situasi sama adil dan isteri boleh menggunakannya pada masa hadapan. Seterusnya kita bagi kepada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian cadangan. Dalam bahagian cadangan ini terdapat dua kategori, iaitu cadangan kepada ahli waris dan juga cadangan kepada konteks perundangan. So mari kita pergi ke cadangan-cadangan yang telah disenaraikan oleh kami. Pertama, kita akan pergi kepada cadangan kategori yang pertama, iaitu ahli waris. Cadangan pertama yang boleh diberikan kepada ahli waris adalah ahli waris itu memerlukan ilmu pengetahuan yang banyak tentang tuntutan harta sepencarian ini. Ahli waris sama ada pihak suami ataupun isteri perlu mempunyai ilmu dalam berkenaan tentang harta sepencarian. Mereka perlu mengetahui cara untuk menuntut harta sepencarian mereka selepas berlakunya kematian antara suami ataupun isteri, ataupun selepas berlakunya penceraian, agar harta sepencarian ini milik mereka dapat dituntut dan tidak jatuh kepada orang yang salah. Selain itu, cadangan yang kedua yang boleh diberikan kepada ahli waris adalah ahli waris itu perlu mempunyai bukti yang kukuh untuk menuntut harta sepencarian. Plaintiff ataupun pihak yang menuntut mesti mengemukakan seberapa banyak bukti yang boleh untuk mewujudkan dua faktor yang mungkin membuktikan bahawa harta yang dicari adalah harta sepencarian antara plaintiff dan pasangannya yang telah mati. Pihak yang menuntut mesti terlebih dahulu menunjukkan bahawa harta itu dibeli atau dibangunkan semasa perkahwinan. Tarikh yang dinyatakan dalam dokumen yang berkenaan ataupun risik pembayaran mungkin digunakan untuk mengesahkan perkara ini. Harta tersebut mesti dibuktikan telah dijana atau diperolehi selepas perkahwinan pasangan dan juga sebelum kematian pasangan. Seterusnya ialah konteks perundangan. Melaksanakan perintah pembahagian harta sepencarian selepas berlakunya kematian. Agama negeri-negeri ialah Islam. Oleh kerana surat kebenaran probate ataupun pentadbiran hanya diperlukan jika harta pusaka itu bukan harta sepencarian seperti yang ditarifkan dalam Seksyen 346-1 dan juga kurungan 2 Kanun Tanah Negara. Harta yang sudah berkahwin harus dikecualikan daripada prosedur probate. Syariah ini tidak memerlukan kelulusan atau pengesahan daripada pejabat bahagian pusaka atau mahkamah tinggi sivil, khususnya kerana Seksyen 421A Kanun Tanah Negara yang memperakui bahawa kuasa mahkamah syariah. Masalah ini berlaku sekiranya harta yang dipesan untuk pendaftaran keturunan adalah harta sepencarian yang dimiliki secara langsung oleh pihak yang menuntut.
Kesimpulannya, oleh itu ia dapatlah dipastikan bahawa pihak isteri yang kebiasaannya menuntut harta sepencarian boleh mendapatkan haknya dalam harta sepencarian tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dinyatakan. Tambahan pula, harta sepencarian yang ingin dituntut oleh penuntut sama ada isteri mahupun suami adalah tidak terbatas iaitu harta alih ataupun harta tidak alih kecuali simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, wang pampasan takaful dan saham syarikat serta faedahnya. Harta yang dinyatakan tersebut adalah tidak termasuk di dalam kumpulan harta sepencarian bagi suami isteri. Sekian, terima kasih.